Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Okay, sebelum kita mulakan kita punya perbincangan hari ini, kita mulakan dulu dengan membaca surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya, kepada seluruh umat Islam sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan kepada yang bukan beragama Islam, hendaklah bertafakur sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, selamat pagi lagi sekali. Apa khabar Mr. Gemit? Ya, selamat pagi Sir Hafiz. Apa khabar Sir Hafiz pada hari ini? Okey, sihat-sihat. Kita kena bersemangat hari-hari ya. Sebab kita nak memberi nak sharing ilmu yang biasa kita katakan untuk trade kita akan gabungkan analisa fundamental, technical dan juga pengesahan tu. Itu confirmation daripada bookmap Okey. Kita tanpa melengah masa lagi, kita mulakan dengan analisa fundamental dipersilakan Mr. Gemit. Terima kasih Sir Hafiz. Ya, dan selamat pagi kepada semua. Harap semua sihat belaka pada hari ini. Jadi hari ini saya akan menunjukkan apa news dan apa yang kita boleh dapat Okey. Ni nak present your screen Semua nampak screen Okey, kita tengok ni. Okey. Okey, kita mulakan dulu dengan melihat Fairrack Factory Jadi seperti yang kita lihat, hari ini ialah 8 hari bulan September So jadi pada hari ini kita dah terlepas satu news iaitu pada pukul 12.40 tadi daripada FOMC member Brainerd. Jadi seperti yang kita lihat di sini, ini adalah medium impact news dan daripada news ini kita sebenarnya cuma mendapat sedikit saja perubahan Data dia kosong Data dia kosong kerana mereka belum update lagi. Yang lama pun tak nampak dah. Lama pun tak nampak lagi. Tapi kita selalu ada macam related stories yang kita selalu boleh go through untuk kita tahulah. Macam contohnya dia katakan crypto financial system is subject to the same risk So ini adalah related dengan crypto, tapi apa yang kita nak lihat hari ni adalah kita nak lihat terhadap gold sebenarnya. Bagaimana benda ni boleh affect So seperti yang kita lihat kalau kita tengok kat kita punya trading view saya nak tunjuk apa yang berlaku Ni adalah gold spot. Kalau kita tengok 1 jam seperti yang kita dapat lihat, kalau kita tengok sini pukul 12.40 ni adalah timing Malaysia. Kalau nak tukar ke apa boleh tukar kat sini pastikan yang time zone kita betul betul. Time zone kita betul synchronize. So kita boleh pergi calendar balik. So Wednesday 7 hari ni 8 hari 8 pukul 12.40 lagi sekali. So kita lihat apa yang berlaku pada 12.40 jadi hari ni adalah 8, kita pergi kepada 12.40. Ni dah 8 dah. Ni dah pukul 9.
11, 11, 12. 12. 12. 12 Okey. Lepas tu dia turun. Dia turun. Yes. So seperti yang kita dapat lihat di sini, ada berlaku ya kenaikan ya untuk gold ya, tapi disebabkan untuk FOMC punya news tu, dia telah berlaku penurunan ya. Penurunan. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, kebanyakannya kalau ada kenaikan ni, ini sebenarnya cuma adalah dia punya reversal lah. Ya, ini cuma adalah reversal dia saja. Dan kemudian kalau kita tengok balik, dia ada melakukan ya satu retracement balik kepada poin lama dia ya. Ya, dan seperti yang kita lihat di sini adalah 1714 ya. Okey. Jadi ini adalah poin di mana dia berada sekarang. Jadi seperti yang kita predik semalam ialah kita predik yang USD akan menaik kan. Ya, USD akan menaik kerana apa yang berlaku ialah kita tahu yang bahawa Fed akan menaikkan interest rate mereka yang akan menguatkan US dollar. Tapi seperti yang kita tengok kat sini, impact dia tidak banyak kuat tak kuat sangat impact dia. Dan kalau kita boleh tengok di sini dia punya amount of pips dia, kalau kita tengok pun tak banyak jugalah. Okey, tu pembaris. Pembarisnya ya. Okey. So, seperti kita lihat, kita tengok berapa dia punya ni. Cuma sebanyak 27 saja 27 pip. 27 pip 27 pip. So kita boleh tengok tak ada banyak perbezaan sebenarnya Jadi sekarang ni kita nak tengok apa yang akan berlaku pada hari ni. So seperti yang kita tahu ni, kita ada lagi satu news yang paling penting untuk hari ni, iaitu unemployment claims ya. Dan kita boleh selalu buka tengok kenapa unemployment ni sebenarnya penting kerana dia adalah lagging indicator. Okey. Lagging indicator ni adalah untuk confirmkan trend Dan selalunya efek dia adalah lebih kurang 2 ke 3 kuarter. Iaitu 1 kuarter dah 3 bulan kan. So jadi macam kalau 2 ke 3 kuarter tu lebih kurang 6 bulan ke 9 bulan lah ya. Jadi dia adalah penentu Dia adalah macam supporter to the leading indicator ya. Jadi ini adalah penting, sangat penting kerana ini akan confirmkan trend Jadi seperti yang kita boleh lihat ya. Okey, seperti yang kita boleh lihat kita letak kat sini supaya OBS boleh tangkap tu. Tak OBS tangkap sini. Tangkap sini Nak kita nak tengok tu. Nak tengok dia punya tu. Okey. Alright dia. Ni apa saja macam ni? Mana? Ni kita ignore je lah. Okey. So jadi kita boleh lihat daripada apa yang kita lihat di sini, unemployment claims. Seperti yang kita lihat, apa yang difokuskan sini adalah 234 compare to apa yang kita dapat previously ya. Jadi kalau unemployment claims dia, kalau less tu baguslah untuk currency dia. Kalau lebih tu maksudnya US dollar akan menurun lah. Dia target US dollar macam big lah ya. Macam big lah. Sebab dia punya unemployment claims dia tinggi kan. So patutnya unemployment claims dia kena rendah. Maksudnya dia ada lebih banyak pekerjaan lah dalam negara dia. Tetapi kalau kita nak tahu lebih lanjut kan, kadang-kadang kita ada apa yang mereka kata ada different data lah kan. Contohnya kan, kalau ada ni lah investing.com dengan Forex Factory kan. Ya betul. So kita nak tengok selalu yang first punya pun dah okey lah. Dah boleh tekan dah. Share job claims. Kita nak tengok data Ni cara-cara untuk kita confirmkanlah data kita dan bagaimana kita nak buat trend Okay. Tengok
Sini dia fokus 240. Kat sini dia fokus 234. Ada perbezaan ya. Banyak perbezaan dia. Jadi macam mana ni? Ya, sebab dia punya previous ni adalah 232. So seperti yang kita lihat kat sini, walaupun banyak ya dia bagus nampak macam bagus, tapi tetap sebenarnya dia tidak berapa bagus lah daripada apa yang difokuskan sebenarnya. Memang ini cuma menunjukkan yang bahawa mereka ada job, ada dapat job. Maksudnya unemployment claims mereka tu memang memang according lah to their forecast, tapi dia tidak mengikut keseluruhan daripada forecast mereka. Jadi saya tetap kira yang ini adalah perkara yang tidak baiklah sebenarnya. Ya. Kerana kenapa saya kata macam tu? Kerana mereka tidak memberikan kita confirmation ya, untuk kita tahu mana trend dia. Dan kalau dia 232 ni, kalau dia kurang daripada 248 ni, dia sebenarnya memang baguslah. Ya. Jadi apa yang dijangkakan kat sini ni adalah sepatutnya baguslah untuk US dollar. Makanya US dollar memang akan strong. Jadi ini adalah dua cara untuk kita lihat. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh tahu yang sini adalah 234, iaitu dia punya claim dia adalah lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau kita pergi dekat sini, kita dah boleh tengok sini dia punya fokus dia 240, sepatutnya tidak bagus untuk ni. Kalau kita tengok previously pun dia adalah lebih daripada semua ni, tapi kemungkinan sini dia akan kurang. Kalau dia kurang maksud dia akan ada sedikit kebaikan lah untuk US dollar. Maksud dia ialah kita boleh menjangkakan yang bahawa US dollar akan kuat. Yes, walaupun ini ada apa seminggu minggu ni. Ni untuk minggu ni, untuk 8 September. Kalau kita tengok yang ni adalah lagging indicator tau. Lagging indicator ni untuk mengkonfirmkan trend untuk leading indicator. Leading indicator rasa leading indicator dah berlaku kat sini dah, kat FOMC ni. FOMC kata belum lagi data tak lagi. Sebab kenapa? Banyak daripada news dia kata memang dia akan increase dia punya interest rate Jadi banyak investors sebenarnya dah jangkakan US dollar pasti akan naik. Ya. So apa yang berlaku ialah mereka confirmkan benda tu melalui ini adalah leading, dan kemudian kalau nak lihat kepada lagging indicator iaitu di unemployment claims mereka. Jadi kita tahu yang bahawa dalam beberapa bulan ni kita boleh melihat kepada kekuatan lah US dollar. Tapi kita mungkin akan ada perkara sebagai coincident juga. Maksudnya news yang tiba-tiba akan masuk lah. Yang itu semua kita boleh pergi ke news lah kan. Kita boleh pergi ke news. Contoh news kita nak pergi kat Forex Factory. Siapa-siapa yang nak guna Forex Factory boleh guna news kat sini. Siapa-siapa yang nak guna investing.com pun boleh. Macam saya lebih suka investing.com. Kerana saya boleh teruslah dapatkan apa related news semualah. Terus pergi news, pergi saya lah. Depend jugalah siapa. Kalau news macam contohlah saya tengah tunggu ni, tapi kadang-kadang news juga akan beritahu macam contohnya gold steadies above 17 Maksudnya dia ada kenaikan sampai 17. Maknanya sekarang ni memang above 17 lah. Memang above 17 lah. Kita boleh tahu apa yang berlaku Jadi daripada sini juga kita dah boleh tahu apa yang penting juga selain daripada apa yang kita tengok kat Forex Factory ni, kat kalender tadi So dekat sini kita dah tahu dah US dollar akan menguat. Tapi kalau kita nak tahu lebih lanjut kita selalu tengok kepada news kepada latest news kat sini. So jadi kalau kita tengok ni gold steady above 1700, mesti orang fikir kenapa saya ambil yang second ni, saya tak ambil yang first Saya boleh ambil yang first juga, tak ada masalah. Okay, sebab kita nak tengok Asian stock extend rally, oil steadies at pre-invasion level. Dekat sini pun kita dah tahu dah yang bahawa
oil price ni dia sebenarnya menurun juga. Kita dah boleh tahu dah, masa dia punya prices dia tak steady langsung. Since dia punya since before Russian invasion of Ukraine. So kalau nak tahu lebih lanjut, kita just boleh buka. Sekurang-kurangnya selalu pilih 2 ke 3 news Yang pertama kat investing.com. Kerana itu adalah news yang sangat-sangat kuat sebenarnya untuk kita tahulah apa yang akan efek market dan bagaimana untuk kita menentukan trend dia. So jadi cara dia adalah ni, kita pergi kat calendar, kita tengok apa news yang related dengan US dollar. Lepas tu kalau siapa-siapa yang nak gunakan Forex Factory ni, dia nak tengok latest news ke apa, boleh tengok latest news kat sini juga. Tapi bagi saya, kalau saya nak tengok latest news, saya selalu akan pergi ke investing.com. Kerana investing.com ni saya akan dapatkan trend yang lebih kukuh. Jadi kalau seperti yang kita dapat lihat macam tadi tu, kita boleh tengok Asian stocks extend rally, oil steadies at pre-invasion levels. So kita tahu yang dekat sini oil prices steady at levels not seen before Russian invasions of Ukraine. Selalunya semua ni yang dia berikan ni adalah semua keyword lah sebenarnya dalam news ini. Maksudnya ini adalah semua perkara-perkara yang boleh efek lah kepada market sebenarnya. Jadi bagi saya dah faham dah. Yang saya faham ni yang bawa oil price jatuh. Kalau oil price akan jatuh, maksud dia akan menaikkan lah US dollar jugalah. Ada pengukuhan lah. Dan kemudian kalau kita nak confirmation, kita selalu boleh tengok kepada apa yang berlaku previously dekat gold steadies ni, di bawah ni. Kita juga boleh tengok gold steadies above 17 Ini something yang telah berlaku as ECB await. Okay, European Central Bank awaited. So kita tahu yang bahawa ECB European Central Bank juga boleh memberikan kesan kepada US dollar juga, dan juga kepada gold prices. So kalau kita lihat sini, spot gold was largely unchanged around this after surging nearly 1% on Wednesday. Okay, gold future ada rise sedikit ke 1728.65, also jump nearly 1%. Ada kenaikan sedikit yang berlaku di gold, tapi likely investors awaiting interest hike by ECB later today. Jadi maksud dia kalau dia nak dia nak hike kalau dia nak hike ni, likely ni dia akan menguatkan euro. Dia akan menguatkan euro, dan kalau dia menguatkan euro, makanya gold price akan naik. Tapi kalau dekat sini kita tengok ada dua contradiction kan. Yang satu kita kata USD akan strong, lagi satu kita kata yang USD akan lemah. Tapi daripada news ini, kita dah tahu dah yang bahawa ECB ni adalah sangat penting. Dan kalau kita tengok balik kalau kita nak lihat kepada leading indicator, lagging indicator dan sebagainya, kerana itu mempunyai lebih impact yang kuat sebenarnya. Jadi kita bolehlah stick kepada apa yang berlaku lah di dalam Forex Factory ni. Tetapi kita kena jaga juga apa news news yang kita dapat di investing.com ni. Tapi kita ada something juga yang juga menguatkan yang juga kata dekat kita yang US dollar akan kuat kan. Jadi daripada semua confirmation ni yang kita dapat, majority of it memang support yang USD akan menguat. Jadi ini adalah cara yang paling senang lah untuk kita tahulah bagaimana trend akan berlaku lah di dalam market. Kalau saya melihat kepada dia punya fundamental range pada hari ni, kalau saya nak calculate fundamental range ni, saya cuma boleh berikan lah fundamental range. Saya berikan tak banyak sebenarnya, cuma daripada 1710 ke 1728 je. Ini adalah range yang paling selamat lah untuk hari ni. Range yang paling selamat. So kalau siapa-siapa nak masuk untuk entry ke kan, atau apa, boleh ikut technical analysis masing-masing, sama ada buy ataupun sell di dalam range ini. Tapi bagi saya masih stick lah kepada fundamental analysis saya, di mana dikatakan USD akan strong.
Jadi kalau ikutkan USD kata strong, technical analysis kata weak, jadi gold naik kan. Kalau USD kata strong, maknanya gold akan downtrend sekejap lah kan. Jadi apabila dua analisa berbalah, jadi kita kena lebih berhati-hati. Kita kena berhati-hati, ya betul. Ya betul. Ya. Kalau boleh jangan trade lah. Kalau boleh jangan trade lah. Scalping boleh. Scalping boleh. Scalping. Ya betul. Okay, macam mana nak scalping? Nanti kita dah biasa menggunakan V-wave kan. V-wave zone ke V-wave line ke kan. Jadi untuk analisa technical scalping tak ada masalah lah. Boleh lah. Okay, ni lagi satu sebab selalu sangat orang tanya, banyak kali kita dah bagi tahu dia orang tanya juga. Tapi siapa yang tanya tu ada dalam ni, jadi kita boleh terangkan Kalau kita tengok dekat sini gold dia tengok dekat sini ada dua price berbeza kan. Ni mana dekat sini kan? Ya, boleh tekan. Okey. Sebab tadi saya ada nampak dua price berbeza Jadi kalau ni kalau kita tengok ni spot spot ni adalah yang kita gunakan kalau macam DMT4 dia akan menggunakan price spot Jadi 17 dia target. Target dia sama, cuma dia punya harga dekat data bookmap tu dia berbeza. Jadi kalau kita tengok price kita DMT4 targetnya 17 dan kita tengok di bookmap dia adalah 17.28 ini explanation dia. Biasa kita explain je tapi tanpa memberikan dia punya fakta dia atau bukti Jadi kalau kita tengok dekat sini 17.28 tolak 17.17 jadi 11 lah. Betul. Inilah yang saya cakap, saya beritahu tolak 11. Jangan lupa tolak 11 dekat MT4, dekat bookmap 17.28 tolaklah 11. Jadi 17.17 lah dekat MT4. Ini dia punya penjelasan dia. Betul. Dia boleh bagi kita info. Ni dah kita nampak apa. Maknanya futures dengan spot lain lain harga. Tapi pergerakan dia tu tak sama kalau ni gerak 17.28 17.29 ni akan jadilah 17.18. Dia tetap bergerak, dia sama. Okey, ada lagi soalan untuk ni. Buka soalan untuk kita buka soalan untuk fundamental. Untuk fundamental. Okey. Jadi apa yang kita lihat tengok. Boleh Okey. Vivid Zone sangat membantu. Vivid Zone pandai Vivid Zone. Ya, ini ciptaan Sir Hafiz. Okey, saya nampak sell ke Sir. Daily ada arah buy kan Sir, stay. Daily kalau ikutkan dia ada engulfing buy tapi sebelum buy mungkin ada retracement dulu, pullback sebelum dia pergi lebih jauh. Nanti kita tengok dekat chart. Soalan untuk fundamental ada. Ni dah buka ni kan, dah buka voice Dah buka lah. Speaker Dah buka dah. Kita tahu tu. Rasa fundamental sangat senang lah kan. Sebab ada cara-cara dia lah bagaimana kita nak dapatkan trend dia lah. Dari masa ke semasa kita akan cari cari benda yang mudah lagi lah. Tapi saya rasa ini adalah satu cara yang paling mudah lah buat masa sekarang. Manalah tahu besok kita cipta indikator pula lagi kita baru kan. Yang ada news Betul. So kalau tak ada apa-apa, tak apa, saya akan berikan kepada Sir Hafiz lah untuk teruskan tentang technical analysis dia.
Okey, terima kasih ya. Gemit. Okay, thank you. Okey, kita buat secara ringkas Okay. Nak share juga kan? Nak share juga kan? Siapa tu? Nak apa ni? Nak share dia apa trading view semua kan? Sini ya? Ni kan? Yes, betul. Enter screen, pilih yang pertama. Sini ya. Okey, kalau kita ambil daily lah hari ni 6. Okey, kita ambil daily. Sebab yang monthly, weekly sebelum ni kita dah ni biasa kalau weekly tu mungkin hari pertama dalam minggu macam hari Isnin. Kalau monthly tu biasa kita tengok pada hari pertama ke minggu pertama ke. Jadi kalau hari-hari yang paling bagus kita guna yang daily lah. Itu yang paling besar untuk harian Jadi kalau kita tengok untuk harian daily tadi ada yang tanya tadi kan, ada orang beritahu kalau ikut daily dia adalah uptrend Okey, kenapa dia turun? Itu dah standard dalam kenaikan dia akan ada penurunan. Dia wave, dia ada wave 1 2 3 4 5 lepas tu ABC. Okey. Kalau dekat sini, ini pun kita dah tengok daripada candlestick pattern Candlestick pattern dia buat engulfing. Daripada bawah, dia buat engulfing buy. Dan candle yang menurun ni adalah candle pullback mungkin sampai ke area support resistance yang sebelum. Kalau tengok dekat sini, nampak support dan resistance yang sebelum dia akan singgah kat situ lah. Tapi yang ni di time frame besar kita boleh tengok di time frame kecil macam contoh 4 jam Okey, 4 jam. Jadi kalau 4 jam saya masih lagi tandakan yang lama punya yang 4 jam punya shadow. Kenapa shadow? Sebab shadow adalah arah yang kira selalu price pergi dan kita selalu trade waktu news dan time itulah price akan datang ke shadow. Jadi kita akan ambil shadow. Kalau kita ambil body dia mesti terlajak Jadi kalau kita buat SL pun SL di bawah shadow lah, mungkin 10 pip di bawah shadow. Ini untuk mengelakkan kena SL lepas tu dia naik kan. Okey, kenapa saya tak ambil SL sini? Saya pakai yang belakang lah, sebab belakang lagi jauh. Dan belakang ni sebenarnya adalah daily punya. Dia adalah daily punya. Jadi kita gabungkan daily dengan 4 jam, jadi dia lebih kuat lah. Okey, yang ni 4 jam dia buat penurunan Dia buat penurunan. Ini adalah pullback daripada yang daily punya engulfing kan. Jadi dekat mana kita nak tunggu dia buat penurunan Kalau kita tengok di time frame yang besar macam ni, dia masih lagi belum pecahkan yang ni ni kira baru satu resisten dia belum lagi dua resisten untuk buat pullback jauh Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia masih lagi boleh guna line yang ni lah. Ataupun kita ambil yang atas ni. Ni maksimum, mungkin lah maksimum dia akan turun. Jadi kalau kita cuba tanda lah apa yang ada di sebalik tu di time frame yang lebih kecil Kalau kita tengok. Tengok sini pun kita risau juga tak selamat Jadi saya cuba ambil. Kita ambil je tak apa, kita ambil zone yang besar sikit di H4. Dan kita tengok di time yang kecil apa yang ada dekat sini Sebab dia paling bagus kalau dia langkah dua resisten baru dia punya pullback tu kita tahu dia nak turun jauh Jadi kita tengok dekat H1 Okey, macam ni kan.
Kalau kita tengok dekat sini, DH1 dia dah pecahkan 1 resistor, 2 resistor, 3 resistor, 4 resistor. Lepas tu baru dia buat penurunan. Okey, dan penurunan dia tu dia akan pergi balik dekat resistor yang dia pernah pecahkan. Jadi maksudnya resistor yang ni satu dia dah pecahkan. Itu reason dia. Okey, kalau dia berjaya turun, maknanya dia akan pergi dekat sini pula. Okey. Ini kita pakai line resistance resistance. Jadi satu dia dah sampai. Ini yang kedua yang dia pernah pecahkan. Okey. Ini yang ketiga last dia ada gap Ada berapa tu? Kalau sini sampai sini 53 pip Sini sampai bawah ni 53 pip, sini sampai bawah ni ada 52 pip. Adanya total dia boleh turun 100 pip Dia boleh turun 100 pip Okey, kita dah dapat line-line yang dia akan pergi dia akan pergi. Jadi satu rintangan dia dekat sini dia dah cuba turun. Jadi kalau yang ni dia tak kuat, maknanya dia akan turun ke yang nombor 2 ni lah. Kalau yang nombor 2 ni sebenarnya ni adalah rally base rally Rally base rally. Kalau di tempat yang lagi kecil dia memang nampak lagi lah rally dengan ada base nya. Lepas tu dia buat rally balik. Jadi ini kalau dia pecah yang ni, maknanya dia akan sampai sini. Jadi kalau kita tengok dekat sini pun dia dah macam terlajak dia punya shadow. Terlajak shadow. Maknanya biasa kalau saya tengok bila terlajak shadow dia akan pergi balik dekat shadow. Kalau dia 2-3 kali dia pergi dekat shadow, maknanya dia akan tembus juga, dia akan pergi dekat yang tempat yang lagi satu ni. Jadi kalau untuk pagi ni kita tengok dia punya penurunan dia sampai mana Tengok penurunan dia sampai mana, sama ada dia sampai sini ataupun sampai sini. Kalau nak entry buy tu baru entry lah, ni yang paling last lah. Tapi kalau nak entry buy daripada sini kena hati-hati lah. Letak je lah SL bawah-bawah dia sikit kan. Tapi saya rasa yang ni dah macam dah tak selamat lah. Kalau kita entry buy guna time frame kecil, boleh lah ambil dia punya TP dia lah dekat area sini Dekat area ini adalah wave zone kan. Kita dah tandakan yang 1 jam pertama 1 jam pertama iaitu pukul 6 kita namakan dia wave zone lah. Biasalah kita punya nama sendiri. Okey arah hari ni kalau ikut bookmap dia adalah buy tapi di bawah orang panggil di lower key dia masih ada lagi pending order long term high liquidity yang besar pending order dia. Jadi sekarang ni kalau tengok dekat kita punya prediction ada 2 arah buy ataupun sell Jadi itu saya cakap kena hati-hati, dia ada dia punya range dia. Range dia okey, satu kalau kita tengok yang fundamental bagi tadi, range dia adalah dekat maximum range adalah di area ni juga, betul tak? Betul. Sama dia di area shadow H4 Ini adalah shadow H4. Okey, lagi satu range dia tadi berapa? 17.10 17.10 pun lebih kurang sama juga dengan area yang ni 17.9 kita target 17.9. Kalau sampai sini kalau main shadow 17.10 sampai 17.9 10 macam tu lah Jadi dia adalah sepadan dengan range yang diberi oleh fundamental analysis Dan yang ni kalau kita tengok, kalau sini adalah dia boleh lepas contoh sebabnya ni baru sekali test Okay, dekat sini ada kadang-kadang dia kuat tak kuat, dia tengok juga baris itu sama ke tak sama dengan yang sebelum Dia kalau macam ada terlajak tu dia tak berapa kuat lah. Kalau macam kita tengok dekat sini ada 2 yang lebih kurang sama dia punya tempat dia 2. Kalau yang bawah ni kalau kita tengok ni adalah support dia, support kalau dekat
Hujung-hujung ni ada tak? Di kejauhan. Kalau tengok yang ni lagi kuat 17-14 ni 17-14 ni lagi kuat ni. 17-14. Dan last area sini lah, antara dua zone ni mungkin dia akan berakhir dekat sini lah 17.09. Boleh cuba cari buy lah. Tapi buy yang sama adalah scalping dululah. Ini kalau momentum kuat baru boleh sampai bawah ni Kalau yang sekarang ni boleh target sini satu dan sini satu. Ni adalah zone dia lah. Ni dia punya range untuk buy kawasan buy. Besar juga kawasan dia. Jadi kalau yang buy sini, TP dekat sini, katakan dia sikit dia naik dan dia turun, maknanya daripada sini bolehlah ambil jauh sikit Jauh sikit. First adalah dekat sini. Dia punya TP dia adalah di wave zone Jadi kalau dia terlajak, kalau equity cukup boleh hold lah. Kalau macam saya, kalau dia terlajak, saya pakai hedging Maknanya kalau saya dekat sini saya buy, bila dia lebih daripada sini, saya tak cut loss, saya hedging. Saya akan sell sampai dekat zone bawah ni. Tapi sell dia mungkin lagi besar daripada buy, sebab saya nak kutip untung sikit Jadi saya akan sell lebih sikit daripada buy sampai ke zone yang bawah ni. Dan apabila dekat zone bawah ni kita tengok adanya buy punya setup buy punya setup, sama ada kita tengok ada engulfing ke, dominant break ataupun harami maknanya baru boleh kita closekan yang sell tu. Jadi tinggalkan yang buy balik. Bila dia pergi naik atas, kita boleh hold dan close dekat area atas ni juga, di area wave. Bila sampai di area wave ni nanti akan ada lain-lain confirmation lah, sebab ini adalah titik dia akan pergi dan kita tak boleh anggap dia boleh pergi jauh Ambil dulu dekat area sini untuk keselamatan lah. Sebab dia kalau dia nak pergi jauh pun, dia pergi naik atas sikit dan dia turun balik dekat sini, baru dia naik balik. Dia tak boleh lajak terus Dia akan ada juga tempat dia stop macam dia buat base lah, rally base. Bila dia dah panjang, maknanya dia akan turun balik. Macam ni dah terlampau panjang. Mungkin kalau ikut counting wave lah, contoh lah ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia buat A, B, C. Lepas tu mungkin dia akan terus balik penurunan. Teruskan balik dia punya kenaikan. Okay. Kalau kita tengok kenapa saya cakap buy tu lebih strong daripada sell hari ni. Satu, kalau kita tengok daripada bookmap kadang-kadang bookmap ni, contohlah bookmap ni adalah order jerung jerung ni pun pandai juga, dia pun pandai tengok fundamental juga dia mungkin akan serasikan dia punya order dengan fundamental, sebab dia tahu fundamental yang boleh gerakkan dia punya market Jadi kalau kita tengok di bookmap ini saya ada buat dia punya screenshot lah di ni anisagold.com. Kalau type anisagold.com, nanti cari yang bahagian screenshot hari ni. Dan ni saya screenshot yang atas je, yang bawah dia sikit sangat dia punya lot order. Saya lebih tengok dia punya order upper key untuk upper key di bookmap yang paling hampir yang kita nampak ikut price MT4. Okey, price MT4. Jadi price MT4 adalah 17.39 17.39 pending order. Dia ada buat pending order sell. Lot dia 442 lot Lot ni adalah besar berbanding daripada yang bawah
bawah tu saya tak ambil sebab lot dia dah jadi kecil. Lot dia dah jadi macam 100 lebih, maksimum pun 200, dan 200 tu pun dia jadi makin lama makin kurang. Boleh order dia berkurang, bukan bertambah. Order yang bertambah adalah di upper key, iaitu pending order sale. Ini yang nombor 1. Bila dia masuk ke pending order sale ni, 1739 ni, dia hampir-hampir dengan big round number 1740. Jadi 1739 kalau kita ada order kalau katakan kita ada buat buy, kita ada buat buy, makanya TP kita boleh ambil dekat 1739 supaya selamat lah kalau kita punya spirit tu tinggi ke, ada broker yang tinggi kan. Tapi kalau guna broker weighted, Econ Pro tak ada masalah lah. 1 ke 2 pip dia memang boleh sampai lah dekat area sini. Kita bagi range ni pun 1739, sedangkan big round number 1740 ada 10 pip beza dia. Okey, kalau yang ni lepas, kalau news dia kuat kalau news adalah macam dia bagi tahu fundamental, bagi tahu USD adalah weak, maknanya price boleh naik lagi ke area yang seterusnya, iaitu upper key MT4 price dia 1759 pun big round number juga untuk 17 yang berdekatan 1760, dan jumlah lot order dia makin bertambah daripada yang ni. Makanya kalau dekat sini mungkin kita boleh ambil sikit untuk reversal Ini adalah TP, dan ini juga boleh ambil untuk sell sebagai reversal sedikit lah, jangan ambil besar. Sebabnya kenapa tak boleh ambil besar? Sebab di atasnya ada lagi order yang lebih besar. Dia akan cenderung kepada order yang lagi besar. Jadi order yang lagi besar ni ada di 1759. Jadi 200 pip daripada yang ni Betul, 345 200 pip daripada order yang permulaan ni. Jadi kemungkinan besar juga dia tak boleh sampai jugalah. Dia ambil masa mungkin hari lain. Sebab yang ni pun dia dah pergi pun, kalau ikut campur hari ni pun dah lebih 200 pip Kalau harga daripada sekarang nak pergi kat sini dah lebih 200 pip. Kalau range satu hari dalam 200-300 pip, jadi tak musabah dia akan sampai melainkan news tu betul-betul strong. FOMC yang ni kan. Jadi ada 3 tempat yang makin lama makin besar dia punya lot pending order sell Jadi itu yang saya bagi tahu, kemungkinan besar hari ni buy dia adalah lebih jauh daripada sell. Okey, bila dia sampai dekat sini ada lagi atas pada ni lagi besar. Iaitu dekat sini 1790 ni 1 2 1790 1779. Jadi dekat sini 39 59 200 59 79 200 pip juga. 200 pip. Jadi kalau ditotalkan mungkin ada lagi dalam lebih 600 pip baru sampai dekat area sini Itu 1779 ada 790 lot pending order sell Jadi sangat-sangat besar. Jadi saya letak ni pada pandangan bookmap. Pandangan bookmap bukan saya. Pandangan bookmap adalah bullish. Jadi okey, ini bookmap. Kalau kita tengok VWAP line VWAP, kita tengok dekat sini lah. Kita cerita pasal VWAP tadi kan. Okey, mana live dia ni? Okey, ni dia punya live. Okey, kalau kita tengok dekat sini live sekarang ni 17.25 kalau dekat price GMT4 adalah 17 apa? Tolak 11 17.04 kan? Ya. Yeah. 14 ke
14. Sorry, 17 14. Okey, 17 14 17 14 Okey, 17 14. Okey, dekat sini kalau kita tengok kosong dia tak ada direction dia tak ada direction. Tapi di atas ada magnet yang kuat, iaitu pending order ada tadi 400 slot yang paling hampir tadi kan. Jadi kalau dekat sini kita tengok ini adalah V-wave line Apa-apa yang turun dia akan kembali balik pada V-wave line. Tapi sebelum kita entry buy dan TP-nya di V-wave line yang ni, makanya kena cari juga buy setup lah. Kalau scalping makanya pergi dekat time frame kecil. Kita tak boleh main masuk je walaupun kita tahu dia akan pergi ke V-wave kan. Dia akan pergi ke V-wave, tapi kalau kita tak tahu bila waktu yang sesuai untuk buy, makanya dia akan floating mungkin daripada bawah ni dia nak buy, bukan daripada sini. Jadi kena tengok time frame kecil. Okey, yang ni time frame kecil time frame kecil. Kalau dekat sini saya pakai yang ada ni lah. Ada banyak ni. Saya nak pakai ni lah. Alright Okey, yang ni satu jam punya. Ini saya punya prediction bila ni. Okey, saya cari buy dekat sini dah profit Ini semalam. Okey, kita tak apa, kita tengok. Saya ada buat prediction di Sagol Mana yang semalam punya Sagol 7.9 kan. Okey, semalam. Okey, kalau tekan yang ni, saya target buy di zone yang ni semalam zone cari buy kalau kita tengok kat tempat tadi, maknanya dia dah sampai dululah kan. 2 kali pula sampai dulu baru dia turun Okey. Ni satu saya buy kat sini, lepas tu bawah ni lagi, ni adalah zone buy lagi. Okey, kalau kita tengok dekat sini di time frame kita pakai 1 minit sebab kita nak tengok nak buy kan. Jadi kalau nak buy maknanya kita kena tunggu dekat bawah lah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ini adalah linear progression channel Di linear progression channel kita nampak dia macam sideways, tapi sideways dia naik sikit lah, bolehlah kata uptrend sikit lah kan. Jadi price daripada atas turun bawah dan sekarang dia buat sideways. Dan kalau price tu boleh terjun ke bawah, pergi dekat line yang ni 17.13 ni, maknanya kalau kita nak scalping scalping sell ke buy ke, kalau nak sell kenalah biar dia daripada atas kalau nak buy biarlah di bawah ni. Jadi kalau ikut sekarang ni kalau kita nak buy, ada tak entry buy dekat sini? Okey, ada ke engulfing, ada ke dominant break ataupun harami bearish? Tak ada kan. Jadi kalau daripada atas ni dia ada signal, iaitu ni ada dominant break satu candle yang panjang dimatikan oleh 1, 2, 3, 4. Dah mati belum ni? Nampak kan? Okey, kalau tengok dekat sini tak mati. Matinya dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candle 9 candle baru mati yang candle yang menaik yang paling atas yang besar ni. Maknanya kalau lebih daripada 3 candle kita panggil dia dominant break. Dominant break. Banyak juga cikgu-cikgu pakai yang dominant break Jadi saya pun pakai dominant break.
kita buat kotak macam ni okey, yang memecahkan adalah yang ni. Kalau daripada macam ni pun sebenarnya kita dah boleh target untuk scalpingnya TP kita target kalau ini adalah di time frame 1 minit, makanya TP-nya kena time frame 1 minit lah. Okey, cara tarik Fibo dia adalah daripada candle yang berjaya memecahkan dominant break ni. Mana candle yang berjaya memecahkan adalah candle yang ni. Makanya daripada body yang close kita tarik sampai ke shadow yang ni. Dan kita cuma ambil TP wajib atau TP yang ni lah. Ni TP wajib. Fibo 161. Yang ni adalah TP TP ini kalau dia nak bagi lebih TP lebih jadi yang selamat adalah dekat area yang sini. Jadi kalau sekarang ni dia masih lagi dalam sell, dia tak ada petanda untuk buy walaupun dia dah sampai di bawah. Walaupun ini adalah dia menampakkan adanya uptrend lah, uptrend sikit lah daripada sideway lah, sikit lah. Okey, kalau nak tunggu buy makanya kena tunggulah ada engulfing ke apa Jadi kalau dekat sini kita ada lagi satu entry orang panggil confirmation entry daripada ni, daripada ada satu indikator. Yang ni indikator nama dia super trend. Yang ni pun nama dia super trend, tapi yang ni lebih kepada super trend strategi. Ini kita dah gabungkan. Super trend strategi ini adalah super trend strategi. Jadi ini adalah confirmation menggunakan dua indikator. Dua confirmation indikator. Satu indikator super trend, satu lagi indikator super trend punya strategi super trend strategi. Jadi ada dua confirmation, satu dibagi dekat sini. Dekat sini dia dah bagi awal-awal. Macam apa tu, leading indicator dengan lagging indicator. Mana ada confirmation Yang ni dia dah bagi tahu dia sell. Tapi untuk memastikan lagi, nak strongkan lagi sell tu, maknanya dia keluar lagi satu entry daripada strategi super trend. Super trend strategi. Jadi boleh follow dia untuk sell. Yang ni dia bagilah. Tapi kitanya lagi cepat daripada dia. Kitanya cepat sebabnya kita dah menggunakan dominant break. Apabila dia berada di atas, kita mencari sell. Betul tak? Ini mengkonfirmkan lagi dia boleh turun. Tapi kalau kita dah biasa menggunakan macam ni, dia confirmkan lagi, kita dah TP je kat sini. Kan? TP je, tak apa. Okay. Yang ni masih lagi belum boleh buy untuk TP kat sini. Dia masih lagi dalam keadaan downtrend di time frame 1 minit. Scalping 1 minit ataupun 5 minit. Kalau dekat sini pun ni lagi time frame 5 minit pun dia bagi sell. Dia bagi sell. Ni pun downtrend. Maknanya time frame ni dengan time frame 1 minit, time frame 5 minit lagi besar daripada, lagi strong daripada time frame 1 minit. Jadi bolehlah ikut time frame 5 minit. Kalau dia bagi direction sell, bolehlah sell. Sell-nya sampai mana? Sell-nya kalau maksimum sebenarnya kita boleh tahu sell dia sampai mana. Sell-nya adalah dia sampai dekat sini. Faham tak? Ini adalah TP sebenarnya. Kalau pandai menggunakan indikator, ada cara-cara dia. Ini adalah sell. Kat mana TP dia? TP-nya kalau kita tengok, dia akan mati, ataupun dia akan berhenti, ataupun dia akan menerima halangan daripada time frame yang lebih besar, iaitu 15 minit. Dia akan mati dekat sini. Kalau dia tembus, baru dia kuat. Tapi kalau ikut kita punya target kita dah semakin hampir. 17-13 ni. Jadi kalau yang ni contoh, kalau kita dah buat tarikan Fibo dan TP-nya dah dapat, makanya kita tunggu je 15 minit punya.
Dia boleh pecah tak? Boleh pecah tak ni? Ni. Ini adalah trendline buy. Trendline buy pula. Ini adalah macam ni beritahu, ini adalah macam support bergerak tau. Support bergerak. Support ni akan bergerak mengikut candle. Kalau dia naik, dia akan gerak sampai sini last. Kalau dia pecah yang ni, dia close di bawah, maknanya dia akan keluar signal sell. Kalau dia keluar signal sell, kita boleh tengok time kecil ada tak signal sell juga. Kalau ada, kita follow dia untuk sell. Dan TP nya mungkin di bawah-bawah ni pula. Ni satu. Lepas tu mungkin ada yang lagi bawah. Ada bawah tadi kan. Kita hampir 1 jam nampak kan. Dia hilang ke? Oh, di tempat lain kot. Tengok 4 jam mungkin ada. Okay, kita boleh juga buat kat sini ni dia dah pecahkan ini. Ni satu. Okay, ni satu. Ni satu. Dan ni satu. Okay, ni satu. Yang selanjutnya dia akan pergi di bawah ni pula. 17.09, 17.10. Ni adalah dia punya range kan. Tadi dia beritahu oleh fundamental analysis, ini adalah range 17.10. Jadi dia punya range dia, kekuatan dia akan pergi ke area 17.10 sampai 17.28 kan. Maknanya dia boleh main situ lah. Mungkin yang ni adalah area yang strong untuk dia last pullback. Dia buat A, B, C. Last kat sini dia akan push naik balik Kalau push naik balik, maknanya TP dia yang paling selamat adalah kita ambil dekat wave line, wave zone. Ni kan wave zone. Wave zone kita mana? Wave zone kita atas ni. Atas ni kalau dia turun, nanti nak ada entry buy, ambil satu dekat sini. Yang lainnya boleh BE lah, set BE ataupun travelling stop. Yang buat masa sekarang ni lebih pada sell, lebih pada sell. Sebab yang news yang tadi punya, dia menyatakan dia nak strong, betul tak? Jadi biar dia dulu gold sell dulu. Gold sell dulu, nanti tengok mungkin tengah hari ke kan, petang ke, baru ada position untuk buy. Kalau di time 1 minit, dia akan berhenti kat sini. Tapi kalau dia pergi bawah ni, mungkin dia akan pergi yang 4 jam punya lah. 4 jam ni di bawah. Okay. Saya rasa ini dah panjang lebar pasal technical analysis. Kalau ada soalan boleh tanya lah. Indie tu free ke je? Indie yang dalam ni memang free ini boleh buka suara. Boleh buka. Ni dah buka Boleh. Dah buka ke? Diorang kena buka. Okey, siapa nak tanya boleh tanya siapa nak tanya Cikgu Mut pun, Cikgu Mut ada tengah minum kopi ni. Oh yo, minum kopi. Baik. Sekarang kalau ikut fundamental dan technical pun masih lagi sell untuk pullback buy tu nanti tunggulah dia pergi bawah-bawah dulu baru kita buy. Biasa saya bagi tahu kalau malam dia nak pergi buy atau petang dia nak pergi buy, maknanya siang dia akan sell dululah. Dia ada dua dia akan pergi balik juga. Kadang-kadang pergi balik sampai 2 kali, pergi balik 2 kali. Macam ni ni dia pergi, dia balik. Lepas tu dia balik, dia pergi. pergi balik banyak kali. Ini adalah dia punya zone tengah-tengah. Makanya siapa buy, siapa sell, lalan masuk balik dekat line tu. Jangan takut. Kalau floating boleh tutup bila dia masuk zone.
Cikgu Mut ada nak cakap apa-apa Cikgu Mut? Tengah berasap tu. Cikgu Mut buka mic. Sekejap kita tengok. Cikgu Mut, okey, Cikgu Mut dah buka. Okey dah. Dengar. Tak ada apa sangat yang saya nak highlightkan untuk hari ni. Kalau Cikgu Hafiz boleh off Indie, buka H4. H4 off Indie jap. Sekejap je. Saya pakai yang ni lah, yang kosong. Okey, ni yang kosong. H4. Okey. Buang semua kosong kan Okey. Alright. Zoom out lagi. Besar kan? Zoom out. Kecil lah? Kecil kan? Tarik trendline dia. Besar lagi. Okey, tarik trendline di atas. Yang macam itu. Okey. Dari atas sekali. Atas kali ni. Okey, sampai. Second point. Okey, tarik je. Ni second point. Sampai semua bertemu. Semua bertemu. Bawah lagi. Bagi semua yang resistance bawah tu kena trendline. Lagi. Turun sikit lagi. Okey. Sekarang ni yang kalau dari segi teknikal yang saya nampak dia macam ni. Trendline ni bila kita nak tengok trendline ni dia syarat dia 2 point. 2 point. Sekali, second point. Okey. Lepas tu kita third point tu kita punya entry. Syarat kita punya entry yang third point tu support yang turun bawah. Support yang double top double bottom tu bawah. Support yang ni kena break support yang sebelum dia. Kena break. Dia break lah. Bukan sebelah ni. Support yang sebelah atas. Ni. Kiri. Ni. Support. Dia kena break tu. Bila press sampai, itu confirmation yang strong lah. Yang ni dia break lah. Bila dia balik, dia buat new low. Lepas tu dia balik pergi trend line. Itu yang terbaik. Maknanya ni dia turun, ni dah confirm lah sampai trend line kan. Kemungkinan boleh pecah juga kan. Sekarang ni, yang latest sekarang ni, price sampai dekat trend line, tapi dia tak buat new low. Dia tak buat new low, dia terus naik Jadi untuk kita entry situ agak 50-50 lah. Jadi kalau nak anti sell pun kena sikit-sikit lah, tak boleh banyak lah kan. Kalau untuk strong entry dekat trend line, dia kena, kalau kita tarik trend line downtrend, dia kena buat new low. Sekarang ni dia tak buat new low. Sekarang tu dia jadi masalah. Kalau price sampai dekat trend line tapi dia buat new support, higher low, itu sangat bermasalah lah. Kita tak nak yang macam tu. Ini kalau nak buy ni dia kena naik atas lagi lah. Naik atas lagi, turun balik baru buy kan. Sekarang ni kita tengah tunggu confirmation. Confirmation sama ada dia nak reject trend line tu sebelum dia naik ataupun dia break terus. Break terus kan. Sebab kalau kita nak sell sekarang, kalau ikut daripada trend line, dia agak risky lah, 50-50. Sebab dia tak buat new low untuk support yang sebelum tu. Lepas tu sekarang kita punya order banyak di sebelah atas, betul tak cikgu? Betul. Order semua besar-besar atas ni, memang gila-gila atas ni. Yang bawahnya, yang besar dia dah hilang dah. Yang sebelah bawah yang besar hilang dah kan? Semua dah mula mengecil lah. Kalau macam tu, kita yang paling penting untuk hari ni kita tunggu Jerome Powell punya speech. Mungkin setengah jam lepas dia speech tu, kita tahu apa dia punya inti-parti speech dia. Market akan respon at least 15 to half an hour lah after speech tu. Itu je lah yang penting untuk hari ni. Kalau kita tengok USD ada Cikgu Hafiz ada chart ni, DXY. Ada? DXY sekarang ni memang kalau target trend line dekat bawah tu, dia memang sangat respect dia punya uptrend tu.
Sekarang dia dekat pun dekat critical zone, sama ada untuk break ataupun untuk bounce balik naik balik. Benda ni yang akan menentukan sama ada dia bounce ataupun naik balik tu, biasa dia akan berpandukan dengan ni dengan speech tu malam nanti. Kalau dia punya news tu hawkish ke dovish ke, it depend. Itu yang akan menggerakkan market. Kalau ikut technical analisa candle break kalau ikutkan dekat sini dia masih lagi belum break dia masih lagi kira tak break SNR dia kira lagi dia masih respect dia maksudnya yang ni dia hormat pada trend line juga dia masih respect kepada dia punya trend tu. Sekarang ni yang kita dapat cakap sekarang ni, technical untuk gold masih lagi sell, so dia tak break lagi, tak ada confirmation buy. Technical untuk index pun sama, dia tak break low lagi, dia tak break trend line. Dia untuk orang yang baru masuk, untuk orang yang baru dalam trade, USD index dengan gold ni dia berlawanan. Kalau USD index bullish, gold akan bearish. Dia akan terbalik lah. Dia sangat dia simple macam tu je. So kita perlu pantau USD index ni, dia buat pattern apa dari semasa ke semasa. Walaupun kita tak trade, kita tengok je dia punya pattern buat apa. Cuma kadang-kadang dia tak dia selari, kadang-kadang sangat jarang dia USD turun, gold turun, USD naik, gold naik. Sangat jarang berlaku. Tapi normally dia akan berlawanan. Tak kira dia di abnormal lah kan. Dia normalnya berlawanan dia. Cuma yang dia akan jadi sama arah tu, biasanya ada news luar yang ganggu. News macam news semasa, contoh news COVID ke apa ke. Sentimen luar yang mengganggu. Perang ke ya. Macam itu kan. Benda macam tu lah. Cuma sekarang ni kita kena pantau sama ada gold tu nak buat apa. Dia nak retrace dulu. Tapi kita, daripada kita boleh tahu daripada ni movement jerung dalam tu, dia seakan-akan dia nak naik. Nak naik. Gold ni nak naik. Sebab satu, dia tak buat new low dekat situ. Satu lagi kita punya support, kita punya analisa tu daripada bookmap punya order. Bookmap punya order dah nampak obvious sangat tu. Tapi kita janganlah 100%. Kita tengok news juga kan. Sebab tu movement kita kena tengok news tu. Biasa dia lepas news tu dia akan ambil order. Contoh news Jerome Powell tu, dia punya ucapan tu berbau negatif. Negatif untuk USD. Naiklah ya. Kalau berbau negatif untuk USD, which mean gold akan naik. Tapi biasa market akan respon lambat sikit dah. Dia akan kadang-kadang dia nak naik tapi dia turun dulu ke, buat lanjakan dulu kan. Dia buat correction dulu. Tapi waktu Jerome, kalau ikut previously daripada kita punya thread, Jerome Powell punya speech tu biasa dalam setengah jam. Lepas tu dia akan trending terus. Trending terus ikut ni. Yang orang yang tak ikut tu mula-mula contohlah dia buy, dia ingat dia win lah buy apa tu kira set BE apa semua. Lepas tu junam balik lagi banyak ya. 2 kali ganda daripada naik biasanya. Satu lagi benda yang saya nak clarify. Fundamental ni dia membantu kita buat decision. Dia bukan membantu kita entry di mana. Entry di mana kita masih follow dengan kita punya technical. Cuma bila contoh kita dalam position buy gold. Tiba-tiba news keluar positif, USD positif. Waktu tu kita kena fast respon. Kita perlu respon dengan market. Position buy kita tu kita kena respon lah. Kita berlawanan arah dengan fundamental sekarang ni. Sama ada kita nak
cut loss ataupun take profit ataupun PE ataupun CBE stop kan. loss. Kita harus minimalkan risk kita sebab kita dah berlawanan dengan Yalah. fundamental. Saya pun selalu juga nasihatkan macam tu, bila ada position kan, tutup sebelum news kan. Buy ke sell tutup dulu. Lepas tu nanti tunggu arah baru kan. Kalau biasa kalau orang yang newbie ni waktu news tu janganlah trade. At least setengah jam ataupun 1 jam lepas news tu baru kita cari entry lah. Tapi entry berdasarkan data semasa. Yalah. Data semasa tu positif ke negatif kita tak tahu. Malam nanti macam mana. Kita perlu respon. Kalau kita dalam position buy gold, malam nanti negatif, data negatif, kita hold lah. Kita boleh hold. Yalah. Kalau kita dalam position sell, so kita harus consider the risk. Manage risk tu. Tapi yang paling selamatnya close lah, sebabnya walaupun dia buy, dia akan sell dulu. Kalau dia sell, dia akan buy dulu. Maknanya dia, kalau kita untung pun dia akan floating balik. Betul lah. Betul. Ataupun dia akan kurangkan kita punya untung. Paling selamat, tutup je dulu. Buat entry baru apabila dia pull back kan. Baik, kita jangan anggap kita terlewat entry ya. Sebenarnya kalau kita anggap kita terlewat entry, itulah kita punya floating nanti. Kita memang cakap kita entry ikut ataupun ikut news kan. Tapi sebenarnya kita merelakan diri kita floating. Kalau nak track news tu mood suggest ada account khas lah untuk news. Contoh korang punya account ada 100 USD. Untuk track news tu korang buat satu account khas, letak 10 USD dekat situ. Track lah. Sebab news punya volatility tu sangat tinggi. Boleh kaya sekejap, kaya cepat, kaya pun boleh cepat juga. Kalau kita ada 2-3 akaun, burn satu akaun, boleh lagi senyum ya. Boleh balas balik lagi seram kan. Dia kadang-kadang tak sempat nak tekan nak SL tu dah hilang dah. Lagi satu kalau macam banyak sangat order, orang buy, orang sell, orang tutup, dia punya tu lagging sikit lah, lambat jadi kan. Kena pula internet lambat, time tu lah juga bila dah floating banyak, internet pula slow kan. Habis dah MC baru boleh close. Waktu minggu lepas tu, waktu bila yang mood balik kampung tu. Kena Kena tak sempat ni, tak sempat nak close position. Dekat berapa ratus kena? Dekat 500. Fuyo. Line hilang. Itu kalau dekat 500 dah 2000 lebih duit Malaysia. Nak set ni dah entry instant kan. Ingat nak scalping, kena juga. Ya. Yang tu je lah, kena monitor sekarang. News waktu Jerome Powell tu kena alert. Biasa kalau pukul berapa Jerome? Jep, 9.10. Pukul 9 malam. Biasa dalam 9.15. 9.20 kita boleh refresh dekat Google. Dia punya antipati tu biasa dah keluar dah. Dia punya point dia tu. Dia orang cari point je. Dia punya ucapan tu berbau apa. Ataupun negatif. Itu yang menggerakkan market sekarang. Pukul 9.10 kan. 9.10. Dia kalau yang FOMC member tu dia tak berapa nak power sangat untuk sekarang. Sekarang ni Jerome Powell punya ni yang saya nampak gerakkan market. Kalau beberapa tahun lepas waktu masih ada Trump lagi gila-gila kan, 1000 pip boleh jalan. Fed punya cakap Elio ni tak laku. Yalah. Kalau dulu dia orang tengok Twitter je. Tu orang kata tweet je. Tengok tweet tak berapu-rapu. Tapi market respon kepada benda tu. Sekarang ni yang market respon sangat respon
Powell punya speech ni kan, dia setiap tahun dia akan berubah ikut keadaan semasa. Ada, kita kena tengok, kita kena pantau market respon dengan ucapan siapa. Cuma yang sekarang ni apa ni, ada dengar ni dia orang nak buat pipeline daripada Afrika sambung ke Europe, ada dengar tak ni Gumi? Ada. Ada Ada tak? ya, ada juga ya. Tapi yang tu dia Dia nak bypass kan? yes, correct, yeah. I think the news is in the Malam. malam lah. Semalam dia orang nak bypass pipe tu pergi ke Europe. Yes. Well, nak bypass Russia. Russia kan dah cut off dia punya tu. Yes, energy supply. Yang tu pun sedikit sebanyak tu akan memberi kesan juga tu kepada ni, kita punya ni, kita punya market. Yes. Very true. Mana dia banyak pakai modal lah, keluar duit lah. Bukan, dia akan naik unggul. Sebab apa yang berlaku ialah kalau contohnya macam dia hantar kan, dia punya tu, masa dia Russia ni cuba untuk cut dia punya energy supply dia. Tapi kalau daripada Afrika dia dapat energy supply, maka dia akan berlaku apa ni lah, macam lebih bagus lah. Dia sebagai ni lah, dia option. Second option untuk Europe. Yes. Dia nak ikhtiarkan sambung pipeline bypass Russia. Tak nak bergantung kepada Russia. Tapi kalau dia orang nak buat macam tu, dia akan makan kos yang besar. Besar lah. Sebab yang terdekat untuk supply ke Europe, dia banyak energy supply dekat dunia ni banyak selain daripada Russia. Cuma dia orang dependent dengan Russia sebab itu yang paling dekat. Paling dekat. So kalau jauh ni payah sikit lah. Sebab kawasan Europe ni kawasan sejuk. Pipeline dia bukan pipeline yang biasa. Pipeline dia perlu ada heater. Kalau kawasan sejuk, pipe kotak tu akan pecah. jadi minyak tu tak jalan lah, jadi beku. Kalau ada heater tu, dia akan makan kos yang lagi besar. Kalau dunia oil and gas, dia akan jadi macam tu. Okay, betul tu. Okay, sekarang dah pukul 12 okay, kalau ada lain-lain pertanyaan bersangkutan dengan technical, fundamental ke, kita buka dan kalau tak ada apa-apa, kita kejap lagi kita akan close kita punya perbincangan sebab ni pun dah makan masa 10.30, 11.30, hampir 2 jam juga Kita target dalam 1 jam je, tapi tak apalah, siapa yang kira kelapangan tu boleh lah kan. Semoga lu Okay. Terima kasih Cikgu Mut. Take care. Bye. Okay, terima kasih kepada Cikgu Semut atas dia punya analisa dia. Dia punya analisa technical dan fundamental bergabung sekali dengan bookmap sekali. 3 sekali. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita akan close kita punya perbincangan untuk hari ni Ada dia punya tak? Tu. Terima kasih cikgu semua. Terima kasih juga. Okay, itu je. Kita sampai di sini saja. Kepada yang follow kita ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi esok hari Yang TikTok, hari ni kita tak bersiaran di TikTok sebab TikTok tu kita gunakan untuk buat siaran langsung bookmap. Menggunakan TikTok desktop. Bukan lagi TikTok yang handphone kita guna desktop pula. Jadi view dia lagi jelas lah. Ini adalah kelebihan untuk orang yang kadang-kadang nak cari dekat YouTube tu, nak kena pergi YouTube punya ni lah, lepas tu nak pergi cari lah, dia susah Tapi kalau dekat TikTok, sekali kita dah follow channel tu, contoh channel Betrade, jadi bila kita buka dia terus keluar dia punya live jadi boleh terus tonton dekat situ dan dia punya paparan dia jelas
Sebab kita dah buatkan full dekat situ. Kalau nampak dia kecil, makanya vertical apa namanya? Landscape kan. Landscape kan kita punya handphone tu nanti nampak besar. Okey, cikgu Hamid tak ada apa-apa. Tak ada apa. Okey, kita sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam sejahtera. salam sejahtera. Bye bye. Bye bye.